Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Syarata Faizah binti Wan Daud bersama sahabat-sahabat saya Azira binti Muhammad Yaakob dan Hasha Hayani binti Hatim Azivir. Kami akan membentangkan untuk tugasan 2 bagi kursus Lestari dalam isu perubahan iklim. Ini adalah isi kandungan pembentangan kami yang mana kami akan menyentuh soal definisi perubahan iklim, faktor perubahan iklim, kesan perubahan iklim, data serta contoh isu terkini berkaitan perubahan iklim serta cara penyelesaiannya. Pertama, tanpa berlengah masa, kita teruskan kepada definisi perubahan iklim. Okay, apa itu perubahan iklim? Menurut sumber daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air (MAT) Malaysia, perubahan iklim merujuk kepada perubahan signifikan statistik dalam purata keadaan iklim ataupun kepelbagaiannya untuk jangka masa yang panjang, biasanya dikira dekad ataupun lebih. Perubahan iklim merujuk kepada kesan jangka panjang terhadap suhu atau corak cuaca dan kenaikan suhu global akibat gas rumah hijau yang berlebihan. Ini berikutan daripada SAFDI pada tahun 2023. Selain itu juga, MAT Malaysia turut menambah dengan mentakrifkan bahawa perubahan iklim sebagai yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti manusia yang mengubah komposisi atmosfera global dan merupakan tambahan terhadap kepelbagaian iklim semula jadi untuk tempoh masa yang dapat dibandingkan. Jadi, di sini saya telah menyebut tentang perubahan iklim dengan pemanasan global. Saya tahu bagi kita memang sangatlah rapat berkaitan perubahan iklim dan pemanasan global. Tetapi, apakah perbezaan antara mereka kedua? Perubahan iklim merujuk kepada perubahan suhu dan corak cuaca yang pelik, manakala pemanasan global semata-mata merujuk kepada peningkatan suhu bumi. Jadi di sini saya tegaskan pemanasan global adalah salah satu di bawah perubahan iklim dalam fenomena. Seterusnya kita pergi pula kepada faktor perubahan iklim. Jadi apakah punca yang menyebabkan perubahan iklim? Pertama, ianya adalah disebabkan oleh daripada tindakan manusia sendiri. Apa tindakan-tindakan manusia tersebut? Pertama, penebangan dan pembalakan hutan secara terbuka yang mana diperlukan untuk pembukaan tanah baharu. Contohnya untuk kawasan pertanian. Pembukaan tanah-tanah rancangan oleh Felda dan Fekra yang memusnahkan spesies tumbuh-tumbuhan ini memerlukannya penebangan hutan dan pembalakan hutan secara terbuka berlaku. Jadi, untuk kepentingan kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Yang seterusnya adalah pembinaan kawasan perumahan. Pembinaan jalan raya untuk memudahkan urusan perjalanan dan penghantaran berdasarkan kepada keperluan asas aktiviti manusia dalam kehidupan seharian turut menyumbang kepada berlakunya kejadian perubahan iklim. Yang seterusnya adalah aktiviti perindustrian dan juga pengangkutan yang mengakibatkan penurunan kualiti negara. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti perindustrian dan juga pengangkutan kita memang tahu bahawa mereka akan membebaskan satu gas iaitu gas karbon dioksida yang dilepaskan ke dalam udara, kondisi udara yang mengakibatkan pencemaran. Dan selain itu, dia boleh membawa kesan kepada kesan gas rumah hijau yang menepaskan lapisan ozon dan sebagainya. Jadi ini akan pada masa yang lama akan mengakibatkan perubahan iklim. Seterusnya adalah pembebasan gas fluorokarbon. Okay, gas fluorokarbon ataupun dikenali sebagai CFC popular sebagai propellant dalam tin aerosol ataupun yang kita panggil tin spray nyamuk dan sebagainya ya, sebagai bahan pendingin sejuk dan juga penyaman udara dan sebagainya. Contohnya CFC ini banyak yang kita temukan di dalam penggunaan peti sejuk dan juga aircon di rumah. Yang mana perkara ini memang sangat-sangat menyumbang kepada perubahan iklim untuk jangka masa yang lama jika diteruskan. Seterusnya, saya Azira binti Muhammad Yaakob akan menerangkan tentang kesan pemanasan global terhadap alam sekitar dan juga masyarakat. Salah satu kesan yang amat ketara akibat daripada aktiviti pembalakan adalah perubahan kepada parameter cuaca, terutamanya pola suhu, kelembapan dan juga pola taburan hujan. Pembinaan kawasan perumahan akan menimbulkan kesan negatif terhadap alam sekitar seperti masalah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan sebagainya.
Keadaan ini lebih serius khususnya di kawasan bandar yang pesat membangun apabila berlakunya masalah perubahan iklim bandar, hujan asid, pulau haba sehingga berlakunya peningkatan suhu dan memberi gangguan kepada manusia. Gas karbon dioksida dan habuk yang terlalu banyak dalam udara akan memerangkap haba. Apabila haba tidak dapat dibebas ke lapisan angkasa, suhu di bumi akan meningkat dan persekitaran kita menjadi sangat panas. Dalam jangka masa yang panjang, keadaan ini akan menyebabkan banjir akibat daripada pencairan ais di kutub-kutub bumi dan kemarau di beberapa tempat di dunia. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat pula, hubungan antara denggi dan perubahan iklim perlu diketengahkan. Nyamuk Aedes yang menyebarkan denggi adalah sangat sensitif terhadap keadaan alam sekitar. Perubahan iklim dalam bentuk peningkatan suhu, kelembapan dan juga kekerapan hujan sejak 4 dekad yang lalu telah meningkatkan penularan denggi di Malaysia. Sebagai contoh, apabila keadaan lebih panas, ia boleh membolehkan nyamuk mencapai kematangan dengan lebih cepat. Seterusnya, apabila hujan, ia dapat mewujudkan tempat pembiakan. Dan akhir sekali, apabila keadaannya lembap, ia akan mempengaruhi kadar penyenjatan tempat pembiakan nyamuk. Maka pengurangan dan penyesuaian perubahan iklim secara drastik boleh melambatkan penularan penyakit bawaan vektor seperti denggi dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, masalah kesihatan kebiasaannya dikaitkan dengan pencemaran udara. Kanak-kanak yang terdedah dengan pencemaran udara mungkin mengalami asma, bronkitis dan masalah pernafasan yang teruk. Pendedahan semasa bayi dan awal kanak-kanak meningkatkan risiko kerosakan paru-paru dan juga menjejaskan pertumbuhan paru-paru yang membawa kepada asma, pneumonia dan penyakit paru-paru yang kronik. Peningkatan paras laut, suhu dan hujan menyebabkan lebih banyak banjir semasa dan di luar musim monsun di Malaysia. Kanak-kanak umumnya sangat terdedah dengan situasi ini. Di samping menghadapi risiko kecederaan dan kematian yang lebih tinggi, mereka juga terdedah kepada risiko kesihatan daripada penyakit bawaan air. Air yang tercemar adalah masalah yang serius semasa banjir. Demam typhoid, kolera, dysentery and hepatitis A adalah penyakit bawaan air utama di Malaysia. Menurut UNICEF, Malaysia telah mengurangkan penyakit bawaan air lebih daripada 8% antara tahun 1990 dan 2012 melalui kemudahan air dan sanitasi terawat yang lebih baik. Tetapi banjir sering menyebabkan pencemaran air bersama-sama dengan pelupusan kumbahan yang tidak sesuai, kekurangan makanan dan keadaan kebersihan kendiri serta sanitasi alam sekitar yang tidak baik. Seterusnya akan disambung oleh Hasha. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat kepada perubahan iklim iaitu kesan kepada alam sekitar secara fizikal iaitu isu gelombang haba. Jadi, apakah itu gelombang haba? Gelombang haba merupakan peningkatan suhu udara yang tinggi secara mendadak dalam suatu kawasan dalam masa yang singkat. Dan cara ia berlaku adalah dengan apabila suhu harian melebihi 40 darjah Celsius selama 3 hari atau lebih, iaitu beberapa hari atau minggu sehingga menjadi kekeringan yang berpanjangan. Jadi apabila suhu yang terlalu tinggi selama 3 hari atau lebih, ia dikira sebagai gelombang haba. Jadi apakah yang menyebabkan gelombang haba ini terjadi? Antaranya ialah penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau yang membebaskan gas-gas seperti karbon dioksida, metana dan sulfur dioksida. Jadi gas-gas ini dia akan membentuk lapisan penebat yang akan membenarkan bahang matahari melaluinya, tetapi menghalang dan memantulkan semula bahang bumi kepada permukaan bumi. Jadi pantulan semula bahang ni dia akan buat suhu persekitaran bumi menjadi lebih panas dan sekaligus meningkatkan suhu permukaan bumi. Okey, jadi seterusnya kita akan lihat apakah itu kesan
gelombang haba kepada manusia dari segi fizikal dan mental. Jadi daripada fizikal, isu gelombang haba ini akan membuatkan seseorang itu akan mendapat masalah kesihatan seperti keletihan, sakit kepala, suhu badan meningkat dan sehingga boleh menyebabkan stroke haba. Okay, baiklah. Jadi masalah kesihatan ini juga boleh dipanggil sebagai heat exhaustion, iaitu di mana keadaan tubuh kehabisan air dan garam dan menyebabkan badan kita berasa loya, pening, muntah dan keletihan. Jadi stroke haba itu pula bermaksud ia satu keadaan yang lebih serius di mana suhu badan meningkat ke tahap yang berbahaya dan maksimum, dan ia boleh menyebabkan kerosakan organ dalaman dan menyebabkan kematian. Jadi daripada segi fizikal, daripada mental pula ialah gelombang haba ini akan menyebabkan kita mempunyai gangguan tidur, ketegangan dan gangguan emosi. Jadi apabila yang kita lihat, seperti yang kita dapat lihat dan merasai pada waktu kini, suhu di bumi agak panas. Jadi apabila kita juga sering mendapat kesukaran untuk tidur kerana suhu yang panas, kan kita tidak berasa selesa lah apabila tidur dalam keadaan yang panas, dan macam selimut tu macam dah tak perlu sebab kita berasa panas, kan. Jadi apabila badan manusia tidak mendapat tidur dan rehat yang cukup, dia akan membawa kepada ketegangan dan gangguan emosi sehingga manusia itu akan dia stres sebab kerana badan penat tetapi tidak cukup rehat. Telah ditunjukkan. Okey. Jadi di sini ia adalah bukti kepada pernyataan yang telah saya nyatakan tadi bahawa kesan cuaca panas akan menyebabkan kita memberi tekanan fizikal kepada badan manusia sehingga menyebabkan badan manusia keletihan, kelesuan, pitam, pengsan, kepenatan, keletihan, kekejangan dan stroke haba. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh dan beberapa tahap gelombang haba yang pernah terjadi di Malaysia. Jadi gelombang haba ini kita mengatakan bahawa ia satu tempoh dengan suhu tinggi yang luar biasa melebihi suhu maksimum purata harian iaitu 35 darjah Celsius iaitu suhu normal, dan keadaan cuaca yang agak panas lazimnya berlarutan hingga beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi di Malaysia, gelombang haba ditarifkan apabila suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Okey, berdasarkan peta yang telah ditunjukkan, terdapat beberapa negeri dan kawasan yang telah dilanda gelombang haba, terutama kepada tempat-tempat dan negeri-negeri yang mempunyai kawasan perindustrian yang lebih tinggi dan kawasan yang bandar. Contohnya seperti Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Kedah, Perlis dan Pahang. Jadi antara negeri-negeri ini ia telah mengalami gelombang haba di tahap yang agak meresahkan kerana selama 3 hari berturut-turut telah direkodkan suhu di negeri-negeri ini adalah berlarutan iaitu suhunya ialah 37 darjah Celsius dan ke atas. Okey. Jadi tahap gelombang haba ini juga ia mempunyai sehingga 3 tahap. Okey, tahap yang kosong ialah pemantauan. Jadi pemantauan iaitu kita labelkan ia sebagai warna biru. Okey, kalau kita tengok dekat peta tu juga ada tempat yang kawasan yang berwarna biru. Jadi kawasan berwarna biru itu ialah suhunya 35 darjah Celsius iaitu suhu yang normal dan selamat. Jadi tahap kosong ini ialah bermaksud pemantauan. Jadi kita tidak perlu risau kerana suhu maksimum harian kurang daripada 35 darjah Celsius. Dan apabila tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga, ia bermaksud suhu maksimum harian sebanyak 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Jadi pada tempoh ini, tempoh heat wave yang telah melanda di Malaysia ini, kita 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut pun kita dah kena berjaga-jaga. Jadi apabila masuk tahap yang kedua ialah suhu maksimum harian melebihi hingga 37 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Jadi ia menunjukkan peningkatan sebanyak 3 darjah Celsius, dan ini
apabila di tahap 2 juga ia sudah dikira sebagai gelombang haba. Dan tahap yang terakhir ialah tahap 3 iaitu kecemasan apabila suhu maksimum melebihi 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Jadi dekat Malaysia sejak kebelakangan ini tahap 3 sering berlaku. Dan apabila kita juga sebenarnya telah pada waktu ini telah melepasi gelombang haba tahap yang ketiga iaitu suhu yang melebihi 40 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Itu apabila berita mengatakan bahawa Malaysia akan melanda gelombang haba sehingga kepada Ogos. Jadi sekarang bulan Oktober kita dapat lihat kini Malaysia sudah terdapat musim hujan dan agak sejuk berbanding suhu-suhu sebelum ini. Suhu-suhu sebelum ini dalam bulan-bulan yang lepas. Namun apabila di Johor dia agak berasa lain kerana sekarang kita mempunyai masalah jerebu dengan IPU yang agak tinggi. Jadi itu mungkin salah satu juga yang menyebabkan suhu dan gelombang haba meningkat. Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan kepada kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar iaitu banjir. Okey, jika pemanasan global yang sangat sinonim dan sangat berkait rapat dengan perubahan iklim ni adalah mengenai kenaikan suhu, jadi bukankah ia sepatutnya menyebabkan kemarau dan bukannya banjir? Okey, jadi di sini saya ada penjelasannya. Okey, seperti mana yang kita tahu, sebelum ini telah dikumpulkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di mana mereka menyatakan bahawa purata suhu Malaysia berada pada trajektori menaik sejak 1964 iaitu sebanyak 24.93 darjah Celsius. Sehinggalah tahun 2020 kita mengalami kenaikan sebanyak 26.05 darjah Celsius secara puratanya. Jadi kira-kira 1 darjah lebih panas. Jadi di sini suhu purata dapat kita lihat bahawa Badan Pemikir menunjukkan bagaimana kesan kita bandar menanggung kesan daripada kenaikan walaupun hanya 1 darjah lebih panas pada suhu purata tersebut. Seterusnya saya tunjukkan, okey, suhu purata di Johor baru meningkat pada 6.7 darjah Celsius antara 2005 hingga 2008. Manakala di Bandar Kuala Lumpur pula mengalami kenaikan sebanyak 1.64 darjah antara 1989 dan sehingga 2019. Jadi ini dapat dikaitkan oleh Badan Pemikir yang mengatakan bahawa berkemungkinan disebabkan oleh kesan Pulau Bahang Bandar ataupun dikenali sebagai Urban Heat Island yang mana ia merupakan fenomena apabila bahan yang digunakan di bandar seperti konkrit dan juga bitumen menyerap dan memancarkan semula haba matahari lebih daripada landscape semula jadi. Jadi ia semakin panas. Tetapi apa kaitannya dengan banjir? Jadi lazimnya di sini seseorang akan menjangkakan kemarau dalam berdepan dengan peningkatan suhu. Walaupun gelombang haba dan kemarau adalah antara kesan perubahan iklim, kenaikan suhu juga menyebabkan lebih banyak hujan di kawasan setempat. Ini kerana suhu yang lebih panas akan menyebabkan lebih banyak air tersejat dari daratan dan lautan dan mengubah corak hujan. Jadi dianggarkan bahawa atmosfera mengekalkan 7% lebih banyak kelembapan untuk setiap kenaikan 1 darjah. Sebab itu, seperti mana saya telah katakan sebentar tadi, kenaikan 1 darjah sebenarnya memberi kesan yang sangat jelas dan sangat dapat kita lihat sebenarnya. Memandangkan lebih banyak kelembapan di atmosfera, jadi hujan yang seterusnya menjadi lebih lebat dan inilah yang akan membawa kepada banjir. Jadi perubahan suhu juga sangat mempengaruhi sistem cuaca monsun yang mengawal tebaran hujan. Ini bermakna taburan hujan semakin sukar diramalkan dan mungkin datang dalam jumlah besar sehingga menyebabkan banjir di satu-satu kawasan dan tiada hujan dalam tempoh yang lebih lama di tempat lain sehingga menyebabkan kemarau. Sebab itulah di kawasan kita sekarang di Malaysia, terutamanya yang sering popular berlaku banjir kilat adalah di Lembah Kelang dan kawasan-kawasan bandar sebenarnya. Ini kerana disebabkan oleh aktiviti manusia sendiri yang mengakibatkan pada masa jangka lama mengakibatkan kepada perubahan iklim. Yang mana kesannya kita juga manusia yang turut merasai. Jadi di sini suka untuk saya kongsikan kesan perubahan iklim yang mengakibatkan banjir yang telah berlaku di Malaysia pada beberapa tahun lepas.
Penyelidik Perubahan Iklim Yin Xiaolong daripada Institut Penyelidikan Khazanah memberitahu bernama bencana banjir yang berlaku terutama di Lembah Klang menunjukkan Malaysia belum bersedia menghadapi impak perubahan iklim. Menurutnya, wujud masalah sistemik bermula dari perubahan sistem semula jadi disebabkan perbuatan manusia. Penebangan hutan menyebabkan banjir lebih buruk dan memberi kesan ke atas kitaran hidrologi. Perubahan iklim menyebabkan cuaca lebih ekstrim. Baiklah, kita sudah lihat apakah kesan perubahan iklim kepada fizikal di bumi ini. Jadi kita lihat pula contoh-contoh isu terkini yang melanda di Malaysia. Antaranya ialah kebakaran hutan secara semula jadi. Okey, kebakaran hutan secara semula jadi ini bermaksud kebakaran liar yang tidak terkawal dalam tumbuh-tumbuhan mudah terbakar yang terjadi di kawasan desa dan belantara. Jadi kebakaran liar berbeza dari segi saiznya yang besar, kepantasannya merebak daripada sumber asal dan boleh mengubah arah tanpa dijangka dan boleh melangkau luang seperti jalan, sungai dan langkau api. Jadi maksudnya kat sini kebakarannya ni kebakaran yang tidak terkawal. Walaupun api itu sehingga kebakarannya agak liar sehingga api itu boleh merebak ke sungai, melangkau sungai, jalan dan sebagainya. Jadi kebakaran hutan secara menjadi ini juga mudah berlaku di kawasan lapang dan angin memainkan peranan penentu, iaitu peranan untuk menentukan arah kebakaran tersebut dari arah timur, selatan, barat dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan kering, kelembapan tanah dan udara yang rendah serta suhu tinggi dan angin kencang yang menyebabkan hutan mudah terbakar. Jadi kita dapat lihatlah seperti tumbuhan kering, kelembapan tanah, angin itu akan menyebabkan hutan mudah terbakar sehingga menyebabkan kebakaran liar yang tidak terkawal. Mari kita lihat apakah punca kebakaran hutan liar ini. Ia terjadi kepada dua, iaitu manusia dan alam. Contohnya apabila kecuali manusia membuang puntung rokok merata-rata. Jadi kebanyakan penebang-penebang ataupun orang yang berada di hutan membuang puntung rokok secara tidak sengaja di dalam hutan tanpa memadamkan dulu sepenuhnya api pada rokok tersebut. Mereka menganggap api yang kecil di rokok itu tidak akan memberi kesan kepada punca kebakaran atau sebagainya. Tapi kita tidak tahu bahawa puntung rokok api yang kecil itu juga dapat menyebabkan daripada api yang kecil dapat menjadikan kebakaran hutan liar. Dan seterusnya, penggunaan alatan seperti jentera, gergaji elektrik, pemotong rumput dan sebagainya juga akan merupakan punca kebakaran hutan. Kenapa penggunaan alatan-alatan ini menjadi punca kebakaran hutan? Jadi, penggunaan alatan-alatan ini dapat menghasilkan geseran dan sehingga mengeluarkan percikan api. Jadi, percikan api yang kecil itu dapat menyebabkan kebakaran. Okey, seterusnya ialah pembakaran serpihan objek. Pembakaran serpihan objek seperti daun atau kayu kering adalah sumber penyalaan api yang agak biasa. Jadi kita dapat tengok kan, contoh apabila kita sapu daun kering, kita tidak sepatutnya membakarnya. Jadi kita sepatutnya buang atau tanam. Kerana daun-daun kering ini sangat mudah terbakar dan merebak kepada kawasan-kawasan yang lain. Jadi kemungkinan daun dan kayu kering ini akan menyebabkan kebakaran liar. Dan seterusnya ialah pembakaran harta benda dengan sengaja. Jadi ini antaranya berlaku di hutan di Australia apabila terdapat beberapa orang yang melakukan pembakaran dengan sengaja. Jadi mereka sebenarnya membakar harta benda mereka di dalam hutan. Sedangkan mereka tahu di dalam hutan itu memang kawasannya mudah terbakar kerana mempunyai pokok-pokok, daun-daun dan kelembapan tanah yang kering. Jadi ia akan menyebabkan barang-barang yang dibakar sekali itu akan mudah terbakar sekali dengan kawasan-kawasan di dalam hutan tersebut. Baiklah, kita sudah lihat pembakaran hutan liar yang disebabkan oleh manusia. Jadi kita tengok pula di pembakaran hutan secara alam, iaitu secara semula jadi. Antaranya ialah kilat. Kilat adalah sumber pencucungan yang paling biasa di kawasan terpencil, tetapi tidak semua kilat mempunyai keupayaan yang sama untuk menyalakan
api. Jadi kilat yang bercharge positif adalah lebih cenderung untuk menyalakan api. Namun tidak semua kilat bercharge positif, dan daripada keseluruhan pandangan kilat itu hanya 10% kilat yang bercharge positif dan cenderung untuk menyalakan api. Dan seterusnya ialah aktiviti gunung berapi seperti letusan dan aliran lava yang boleh menyebabkan kebakaran yang sukar dikawal dan risiko lain berkaitan. Jadi aktiviti gunung berapi ini isunya agak jarang berlaku. Kebakaran yang agak jarang berlaku, namun pernah terjadi bahawa aktiviti gunung berapi ini aliran lavanya telah mengalir sehingga membuatkan kebakaran hutan yang tidak terkawal. Jadi apabila lava yang panas itu melalui dan terpercik sehingga ke kawasan hutan yang lain, dia akan menyebabkan kebakaran hutan secara liar dan tidak terkawal. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh-contoh kebakaran hutan yang pernah berlaku di dunia ini, antaranya di Sepanyol. Jadi kita dapat lihat gambar yang diambil ini daripada perbandaran La Victoria di Alentejo di Lembah Gomez di Pulau Canary, Tenerife. Ia menunjukkan asap-asap yang berkepul dari salah satu bahagian depan kebakaran hutan di puncak utara pulau itu. Jadi kebakaran hutan di Sepanyol ini telah memusnahkan kira-kira 5,000 hektar kawasan hutan di Pulau Tenerife di Pulau Canary, Sepanyol. Jadi, punca kebakaran yang berlaku ini adalah berhampiran dengan bandar kecil Arafo dan bentuk muka bumi yang bercanggah dan cuaca buruk. Jadi kita dapat lihat kebakaran hutan di Sepanyol ini adalah disebabkan puncanya ialah alam. Cuaca buruk itu telah menyebabkan cuaca buruk dan bentuk muka bumi yang sedang terbakar itu menyebabkan kebakaran hutan telah berlaku. Jadi lebih 4,000 orang telah dipindahkan ke pusat perlindungan kecemasan yang telah disediakan. Kita telah lihat kebakaran hutan yang telah berlaku di dua negara iaitu Sepanyol antaranya. Jadi kita lihat pula kebakaran hutan yang telah berlaku di dalam Malaysia ini sendiri. Jadi sebanyak 5 hektar hutan di Terengganu pernah terbakar. Antaranya ialah cuaca panas dan angin kuat telah membuatkan api merebak dengan cepat. Jadi di sini kita dapat lihat peranan angin itu sangat penting dalam menentukan arah api. Contoh, apabila arah api dia menghala ke timur, jadi keseluruhan timur itu kemungkinan akan terbakar. Tetapi angin itu boleh tiba-tiba berubah ke arah barat. Jadi api yang telah merebak di kawasan timur itu kemungkinan juga boleh terbakar sehingga ke kawasan barat. Jadi kebakaran hutan liar ini adalah sangat membimbangkan. Okey. Dan seterusnya beberapa negara Eropah seperti Itali, Perancis, Greece, Portugal, Slovenia dan Sepanyol juga pernah bergelut menghadapi kebakaran hutan. Antaranya ialah gelombang panas dan kemarau disebabkan kebakaran hutan sehingga menyemarakkan perubahan iklim. Jadi apabila kebakaran hutan ini berlaku, ia akan meningkatkan suhu bumi sehingga menyebabkan berubahnya iklim. Dan kesannya akan menunjukkan cuaca yang melampau sehingga manusia ni kehilangan tempat tinggal apabila kawasan itu terbakar dan kawasan itu dilanda kemarau. Jadi manusia tinggal itu juga hilang kawasan tempat tinggalnya. Jadi kita dapat tengok kat sini kesan-kesan disebabkan aktiviti manusia ini juga akhirnya nanti akan berbalik kepada manusia juga. Jadi jagalah alam sekitar dengan baik. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada contoh isu dan juga isu terkini berkaitan dengan perubahan iklim. Okey, di sini saya membawa isu berkaitan flora dan fauna yang terancam. Untuk isu flora dan fauna terancam ini sebahagikan kepada dua faktor, iaitu yang isu banjir dan juga faktor peningkatan suhu yang membawa kepada ancaman terhadap biodiversiti, flora dan fauna. Jadi pertama kita pergi kepada banjir yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Dari perubahan iklim yang ekstrim telah mengakibatkan bencana alam seperti banjir yang bukan sahaja memberi kesan kepada manusia, malah kepada kehidupan biodiversiti seperti flora serta fauna. Jadi banjir telah menyapu bersih habitat flora dan fauna serta mengganggu ekosistem. Jadi kenaikan paras laut memburukkan lagi tahap dan tempoh banjir di sesebuah kawasan. Ini berlaku akibat banjir yang telah mengancam flora dan fauna. Jadi di sini saya jelaskan bahawa seperti mana yang berkait rapat dengan yang kita tahu terhadap kes-kes yang sebelum ni seperti kes banjir,
sedangkan kayu balak yang sebesar itu pun boleh diangkut di bawah arus banjir. Ini kan pula tumbuhan-tumbuhan kecil dan haiwan-haiwan yang menetap di hutan habitat mereka boleh juga dibawa arus banjir bersama. Jadi di sini banjir memang sangat memberi kesan kepada ancaman flora dan fauna yang di mana ia disebabkan oleh kecuaian manusia yang membawa kepada perubahan iklim sebentar tadi. Yang seterusnya, kita pergi kepada peningkatan suhu di mana kawasan Arktik yang mengalami pencairan ais di laut sehingga menyebabkan populasi beruang kutub, walrus dan anjing laut terancam. Dan merujuk kajian pemantauan geologi Amerika Syarikat yang menyatakan 2/3 beruang kutub di dunia termasuk di Alaska akan pupus menjelang pada tahun 2050 ekoran daripada pencairan ais laut yang berterusan berlaku. Jadi pada masa yang sama, pemanasan global turut mempengaruhi ekosistem laut apabila populasi alga dan plankton terganggu yang menyebabkan kehidupan ikan dan haiwan lain turut terancam. Jadi di sini dapat kita lihat akan kaitan kehidupan biodiversity yang saling menyokong antara satu sama lain. Jika jika berlakunya kepupusan pada satu-satu flora dan juga fauna, maka biodiversity yang lain turut mendapat ancaman kepupusan juga. Seterusnya, berhampiran Antartika pula. Sumber makanan bagi anjing laut dan penguin iaitu krill semakin berkurangan. Ekoran pemanasan air laut yang turut berlaku. Jadi ahli biologi juga meramalkan 2/3 spesies juga akan pupus sekiranya pemanasan global melebihi 4.5 darjah Celsius. Jadi sebenarnya perkara ini, isu ini adalah isu yang sangat berat dan sangat merisaukan kerana ia membabitkan ekosistem kehidupan kita dan juga kehidupan flora dan fauna yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia. Tanpa flora dan fauna, siapa manusia? Siapa kita? Tanpa mereka tiada sumber makanan, tiada sumber oksigen daripada tumbuhan flora dan sebagainya. Jadi isu ini sangat-sangat perlu diberi perhatian. Seterusnya, kita pergi kepada langkah-langkah penyelesaian isu. Okey, baiklah, kita lihat pula kepada langkah-langkah penyelesaian isu-isu yang telah disebutkan itu. Pembakaran hutan, kepupusan flora dan fauna dan sebagainya. Jadi, langkah dan penyelesaian isu ini boleh bermula dengan diri kita sendiri dan masyarakat. Antaranya ialah berkongsi kenderaan, menaiki kenderaan awam atau berjalan kaki. Pernah dengar tak tentang carpooling? Okey, carpooling ialah berkongsi kenderaan ke tempat kerja atau pergi mana-mana saja. Jadi ia dapat mengelakkan asap-asap daripada kenderaan bertambah. Kerana asap-asap ini akan menyebabkan lapisan ozon dan suhu bertambah. Seterusnya, kurangkan penggunaan plastik dengan membawa beg dan botol sendiri. Jadi apabila kita bawa botol sendiri, kita tidak akan membeli air mineral yang berbotol plastik itu. Jadi siapa lagi nak cegah kalau bukan kita? Seterusnya, menggunakan elektrik dengan bijak dan berhemah. Jadi kat sini, elektrik yang apabila tidak digunakan, kita perlulah tutup. Contohnya, di asrama ini sendiri, apabila kita keluar bilik, kita seharusnya menutup lampu dan kipas. Kita tidak boleh meninggalkan bilik dengan lampu dan kipas secara terbuka. Contoh lain juga, kita lihat di persekitaran iaitu asrama ini juga, kita dapat lihat bahawa lampu-lampu di koridor kadang-kadang tidak ada orang yang menutup sehingga ke petang dan awal pagi sehingga ke pagi dah cerah pun lampu tu tak terbuka. Jadi orang-orang yang dalam diri kita sendiri, kita perlu letakkan rasa tanggungjawab untuk menggunakan elektrik secara hemah dan berjimat. Baiklah, langkah yang kita boleh ambil melalui diri dan masyarakat ialah buang sampah mengikut jenis tong kita semula dan jenis organik atau bukan organik. Seperti kita tahu, tong kita semula terdapat 3 jenis iaitu tong untuk plastik, tong untuk kaca dan tong untuk kertas. Jadi setiap tong sampah ini telah dilabelkan dengan warna yang berbeza. Jadi kita sepatutnya mengasingkan sampah mengikut jenisnya iaitu kertas, kaca dan plastik. Jadi ia lebih mudah untuk diproses. Seterusnya, tong jenis organik dan bukan organik.
Ia juga dilabelkan dengan warna biru dan hijau. Jadi warna hijau ialah tong sampah organik, manakala warna biru ialah tong sampah bukan organik. Dan seterusnya, mengurangkan penggunaan gas aerosol seperti spray serangga. Okey. Spray-spray seperti ini akan membebaskan gas-gas CFC ataupun chlorofluorokarbon. Jadi gas-gas ini akan menyebabkan penipisan lapisan ozon di bumi. Jadi apabila seperti kita tahu, apabila nipisnya lapisan ozon, maka ia juga akan mempengaruhi perubahan iklim di Malaysia dan di seluruh dunia. Seterusnya, menanam pokok di sekeliling rumah dan sekeliling kita. Okey, jadi hal ini dapat membuatkan oksigen lebih bertambah dan suhu di sekeliling kita juga akan menjadi lebih sejuk dengan adanya pokok-pokok di sekeliling seperti di rumah, di halaman rumah, di persekitaran sekolah dan sebagainya. Jadi apa tunggu lagi? Marilah kita mengubah diri kita untuk persekitaran dan alam sekitar yang lebih sihat untuk masa hadapan. Seterusnya adalah usaha atau langkah yang dapat dilakukan oleh kerajaan, yang telah dilakukan oleh kerajaan. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, pelan perancangan pembangunan masa depan ini perlu mengambil faktor perubahan iklim. Program menukar lampu kepada LED, sistem solar, penghijauan dan juga program pengurangan karbon di bandar antara langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Seterusnya, mereka juga telah memperbanyak ruang hijau dan kawasan berpokok, menambah baik perancangan bandar untuk mengurangkan kesan pulau haba bandar serta menilai semua aktiviti untuk mengurus kesan yang berkaitan dengan haba. Seterusnya, kerajaan juga telah membangunkan pelan adaptasi kebangsaan. Mereka juga telah menggalakkan kerajaan negeri mengguna pakai Indeks Adaptasi Perubahan Iklim Malaysia bagi meningkatkan respons kepada impak perubahan iklim. Akhir sekali, mereka juga telah mengintegrasi faktor perubahan iklim dalam peringkat perancangan, reka bentuk serta pelaksanaan projek sektor air dan infrastruktur bagi mengurangkan risiko bencana banjir pada masa yang akan datang. Seterusnya, kami akan lihat langkah atau usaha yang telah dilakukan oleh badan bukan kerajaan. Pertama sekali, mereka telah mengadakan sesi perkongsian maklumat berkaitan perubahan iklim dan alam sekitar melalui kaedah taklimat secara fizikal maupun webinar secara atas talian. Mereka juga telah menggalakkan penglibatan masyarakat dalam program-program alam sekitar, menjalankan kempen-kempen kesedaran dan pendidikan melalui media sosial dan juga portal, mengintegrasikan aspek teori dengan kemahiran praktikal yang mana adalah penting untuk mengubah minda dan gaya hidup mesra alam golongan belia, dan akhir sekali memperkukuhkan program-program komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam yang melibatkan setiap lapisan masyarakat, terutamanya mengenai peranan individu dalam menangani isu perubahan iklim dan juga alam sekitar. So, kesimpulannya, manusia haruslah sedar akan kemudaratan impak perubahan iklim yang semakin menggila. Dunia tidak mempunyai masa yang banyak untuk memastikan perubahan iklim tidak berlaku secara drastik. Orang awam adalah golongan majoriti dan seharusnya memainkan peranan masing-masing dan tidak mengharapkan kerajaan semata-mata untuk mengubah segala-galanya. Ia bermula dengan tindak tanduk manusia itu sendiri dalam penjagaan alam sekitar dalam kehidupan seharian seperti tidak membuang sampah merata-rata, tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka dan juga lain-lain. Seterusnya adalah rujukan bagi tugasan ini. Itu sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.